Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzah Akilah binti Muhammad Zulkifli. Nombor matrik 054897. InsyaAllah saya akan merumuskan berkaitan topik ulum hadis, riwayat dan dirayah. Penggunaan istilah as-sunnah mengikut ilmu hadis ialah dalam konteks perbahasan berkenaan dengan takrif as-sunnah ini, maka di sisi ahli hadis adalah lebih luas dan menyeluruh dari definisi-definisi yang lain. Perbahasan golongan ahli hadis tentang as-sunnah tidak hanya membahaskan dari aspek dirayat semata-mata, tapi merangkumi juga dalam bidang riwayat. Menurut ulama hadis, as-sunnah adalah setiap yang diriwayatkan daripada Nabi, sama ada kata-kata, perbuatan, perakuan, kelakuan, sifat kejadian, sifat akhlak dan setiap yang disadarkan kepada Rasulullah SAW sebelum kerasulannya maupun selepasnya, dan sama ada sunnah tersebut mensabitkan hukum syarak atau sebaliknya. Seterusnya, istilah as-sunnah dalam usul fiqh pula ialah ulama usul mentakrifkan as-sunnah ini sebagai setiap yang datang daripada Rasulullah yang boleh dijadikan sebagai dalil hukum syarak. Dalil-dalil ini dapat diambil daripada kata-kata, perbuatan dan perakuan yang bukan merupakan mukjizat. Pengertian ini sinonim dengan ulama usul itu sendiri kerana mereka melihat Nabi sebagai sahib at-tashri' yang menetapkan kaedah-kaedah bagi para mujtahid untuk mengambil hukum yang akan datang sesudahnya, dan baginda juga sebagai seorang yang memperjelaskan keseluruhan perlembagaan hidup manusia. Oleh itu, ulama usul menumpukan perhatian mereka kepada kata-kata, perbuatan dan perakuan Rasulullah SAW yang boleh dijadikan sebagai dalil-dalil bagi mensabitkan segala hukum syarak. Selepas itu, penggunaan as-sunnah dalam fiqh pula ialah ulama fiqh mentakrifkan as-sunnah sebagai sesuatu perkataan, perbuatan dan pengakuan Nabi SAW yang menetapkan hukum yang termasuk dalam ahkam al-khamsah, yang mana hukum 5 seperti wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Pengertian ini sesuai dengan ulama fiqh yang melihat segala perbuatan Rasulullah SAW adalah menjadi dalil pada hukum-hukum syarak ke atas segala perbuatan hamba, sama ada wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Bagi mereka, yang penting ialah kedudukan Rasulullah itu sendiri yang merupakan sebagai seorang pembuat dasar atau musyarrik. Oleh yang demikian, perkataan sunnah mereka khususkan kepada perkara-perkara yang digalakkan untuk melakukannya, serta tidak ada dalil yang menghalang daripada meninggalkannya. Dengan kata lain, as-sunnah menurut fuqaha ialah perbuatan yang dituntut oleh syarak ke atas mukallaf supaya melakukannya, tetapi bukan secara jazam, iaitu bukan wajib dan bukan fardu. Penggunaan as-sunnah dalam akidah pula ialah as-sunnah memainkan peranannya dalam menghuraikan maksud ayat-ayat Al-Quran mengenai pensyariatan sesuatu bentuk ibadat dengan lebih jelas. Tambahan pula, as-sunnah juga memperincikan lagi masalah-masalah yang berhubung dengan pelaksanaan sesuatu ibadat, sama ada wajib, sunat, harus, makruh atau haram. Pada pengertian lain, as-sunnah dilafazkan oleh Rasulullah SAW bagi menunjukkan makna lawan kepada bid'ah yang dilarang. Perkataan as-sunnah bukan istilah yang datang kemudian. Sebaliknya, ia bersumberkan lisan Rasulullah SAW itu sendiri. Perbezaan di antara ilmu hadis riwayat dan dirayah ialah ilmu hadis riwayah ialah suatu pengetahuan yang disandarkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW secara khusus, sama ada perkataan, perbuatan, takrir, sifat dan tingkah laku. Manakala ilmu hadis dirayah pula ialah suatu ilmu untuk mengetahui keadaan sanad dan matan, sama ada ia diterima atau ditolak, serta perkara yang berhubung dengannya.
tujuan ilmu hadis riwayah ialah untuk memelihara syariat Islam dan menjaga kepentingan sunnah, manakala ilmu hadis dirayah pula tujuannya untuk meneliti hadis berdasarkan kaedah-kaedah atau persyaratan dalam periwayatan. Faedah dari hadis riwayah ialah untuk mengelakkan kesalahan dalam periwayatan dan hadis dirayah pula untuk mengenal pasti periwayatan yang diterima, makbul dan yang tertolak. Perkembangan ilmu hadis riwayat dan dirayat di zaman sahabat radhiyallahu anhu. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, perkembangan ilmu hadis riwayat telah berlaku pada zaman sahabat radhiyallahu anhu. Kebanyakan dari para sahabat yang belum menguasai ilmu penulisan dan pembukuan secara formal pada masa itu. Walaupun begitu, ada di kalangan para sahabat yang sudah pandai menulis, maka telah bermulalah kegiatan para sahabat dalam penulisan dengan cara mengajar serta mempelajari. Para sahabat pula berbeza di antara satu sama lain kerana ada yang sudah masuk Islam pada permulaan dan ada yang terkemudian. Dengan itu, ada yang banyak mendengar daripada baginda SAW dan ada pula yang sedikit. Ada di kalangan mereka yang sepenuh masa bersama baginda, manakala ada juga yang terhalang untuk bersama-sama Nabi di atas keperluan kehidupan dan mencari rezeki. Dengan itu, mereka pula mendengar dan mengambil hadis di antara satu dengan yang lain. Maka jadilah ilmu itu ialah ilmu riwayat itu ilmu yang diriwayat dan dipindahkan. Perkembangan ilmu hadis dirayah pada zaman sahabat pula ialah dorongan kepada periwayatan hadis lebih mendesak selepas kewafatan Rasulullah SAW, kerana semasa hayat baginda, para sahabat boleh merujuk terus kepadanya jika terdapat sebarang masalah. Pada peringkat ini, banyak rehlah untuk mencari kesohihan tentang sesebuah hadis dan para sahabat sentiasa berada dalam keadaan berjaga kerana takut apa yang diriwayatkan kemungkinan salah ataupun terlupa. Imam Bukhari ada meriwayatkan bersumberkan daripada Abdullah bin Zubair di mana beliau ada bertanya bapanya mengapa beliau tidak banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah seperti sesetengah sahabat. Katanya, saya tidak berpisah dengan baginda tetapi saya mendengar sabdanya, sesiapa yang berdusta ke atasku maka dia menyediakan tempatnya di neraka. Para sahabat mula mencari siapa yang meriwayatkan hadis terutama pada zaman fitnah iaitu selepas kematian Saidina Uthman radhiyallahu anhu. Ini merupakan asas kepada ilmu dirayah hadis yang mana para sahabat amat mementingkan kesabitan sesuatu hadis daripada melakukan kesilapan. Syukran jazilan. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua.